Selamat sejahtera kepada pelajar. Baik. Semua sudah makan? Okey. Harap anda boleh terus berfokuslah dalam sesi PTPR yang akan bermula sekarang. Okey, hari ini dalam sains kita akan belajar 7.2 peralatan optik. Terdapat beberapa jenis peralatan optik, contohnya kaunter pembesar, mikroskop dan teleskop astronomi. Dan pelajar akan belajar tentang ketiga-tiga ini. Okay, sebelum ini anda telah pun belajar tentang pembentukan imej oleh kaunter pembesar. Di mana jarak objek adalah berada di antara pusat optik O dengan titik fokus F. Jarak yang terbentuk adalah maya, tegak dan dibesarkan. Dalam mikroskop dan teleskop, imej yang terbentuk, okey, ini adalah di bawah. Okay, kita lihat pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Dalam mikroskop ada dua jenis kaunter, satu kaunter objek dan satu adalah kaunter mata. Kaunter objek adalah kaunter tegak dengan objek lah. Kaunter mata ini dekat dengan mata. Okey, kedudukan objek adalah di antara F dengan 2F, berada di sini. Apabila kamu lukis gambar raja sinar cahaya, anda akan nampak, okey, apabila U ini adalah antara F dengan 2F, imejnya adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Manakala untuk kaunter mata, okay, imej ini akan menjadi kedudukan objeknya. Dan apabila cahaya melalui kaunter mata itu, imej yang terbentuk adalah maya, tegak dan dibesarkan. Jadi ini kaunter mata adalah berfungsi sebagai kaunter pembesar. Menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Kuasa pembesaran mikroskop adalah kuasa pembesaran kaunter objek darab dengan kuasa pembesaran kaunter mata. Contoh, gambar foto 7.2 menunjukkan sebuah mikroskop dengan kaunter mata yang mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan kaunter objek mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. Maka cara kita hitung kuasa pembesaran mikroskop adalah 4 darab 40. Itu 160 kali.
Okay, berdasarkan pemahaman anda tentang dua gambar Raja Sina dalam Raja 7.8, okay, kedua-dua ini telah kamu belajar sebelum ini ya. Bagaimana nak lukis gambar Raja Sina apabila jarak objek berada di antara F dengan 2F dan apabila jarak objek berada di antara O dengan F. Jadi bila dua ini gabung, ini adalah gambar Raja Sina yang berlaku dalam mikroskop. Okay. Dan jarak objek ini untuk mikroskop dalam soalan SPS dia ada tanya. Tandakan kanta yang mempunyai panjang fokus yang lebih panjang dalam mikroskop. Sama ada ialah kanta objek ke kanta mata. Jarak fokus itu kamu tengok dari sini. Tengok FO ini ialah jarak fokus untuk kanta objek. O ialah objek. E ialah eyepiece. Jadi kamu tengok ini dari pusat optik ke FO itu dan dari pusat optik kanta mata kepada FE. Mana satu lebih panjang? Ini kan panjang fokus bagi kanta mata dalam mikroskop adalah lebih panjang lah berbanding dengan panjang fokus bagi kanta objek dalam mikroskop. Okay. That means dalam mikroskop FE lebih besar daripada FO. Okay, kita kena lihat pembentukan image oleh kanta objek dahulu. Okay, objek berada di antara F dengan 2F. Jadi cara lukis sinar cahaya masih ingat kan? Yang pertama, okay, selari dengan paksi utama, kemudian pantul ke bawah, terbias ke bawah melalui titik fokus. Dan line yang kedua itu dari objek ini melalui pusat optik. Dan titik persilangan ini merupakan image yang pertama. Image yang terbentuk oleh kanta objek I.O. Okay, image pertama ini adalah objek, objek bagi kanta mata. Okay. Jadi you lukis gambar Raja Sina, bila tak jumpa titik persilangan sebelah kanan, dia akan berada di sebelah kiri. Jadi ekstrapolasikan garis lurus itu dan dapat titik persilangan dan lukislah image akhir itu. Ia merupakan image yang maya kerana ia tidak terbentuk pada skrin. Okay. Ciri image akhir itu maya, tegak kerana dia sama arah dengan dia punya objek. Hala bawah ni pun hala bawah. Maya tegak dan dibesarkan. Okay. Okay, kita lihat peralatan optik teleskop. Teleskop pun ada dua jenis kanta. Satu ialah kanta objek, satu ialah kanta mata. Okey, kita terus tengok ini Raja 11. Gambar Raja Sina menunjukkan pembentukan image akhir dalam teleskop. First, kita perlu tengok pembentukan image oleh kanta objek dahulu. Okey, kita tengok panjang fokus FO itu. Bandingkan dari pusat optik ke FO dan dari pusat optik ke FE. Pusat optik itu ya pusat optik bagi kanta masing-masing. Mana satu lebih panjang? Nampak kan? Okay. Panjang fokus
bagi kantor objek adalah lebih besar berbanding dengan panjang fokus bagi kantor mata dalam teleskop. FO is longer than FE. Okay, dalam teleskop. So, soalan ini ada tanya dalam muka surat 96 buku SBS. Okay, pelajar kena tahu macam mana lukis pembentukan image. Kena tahu lukis gambar raja sinar menunjukkan pembentukan image dalam teleskop. Penting Okay, kita lihat pembentukan image oleh kantor objek dahulu. Okay, teleskop kan, ia ada digunakan untuk melihat image di infinity. Okay, sinar tuju selari dengan objek yang jauh. So, ini objek yang jauh di angkasa tu. So, dia punya arah lain ini di bawah. Okay, line yang pertama, ini line kedua tu. So, image pertama terbentuk di sini. Okay. Jarak objek untuk kantor objek ini UO dia adalah lebih besar daripada 2FO. Jadi terbentuk ke sini. Okay. Image-nya adalah, so ciri-ciri image, kamu tengok balik ke sini. Nyata kerana dia terbentuk pada screen. Ingat screen selalu di sebelah kanan pada kantor itu. Nyata, songsang balik dan dikecilkan. Kan, kalau itu ialah planet, takkan dia begitu kecil kan? Jadi, ini size image mesti lebih kecil daripada objek. Size objek sangat besar. Okay. Jadi, image itu dia akan terbentuk pada F ke sini. Dan ini merupakan objek bagi kantor mata dalam teleskop. Bila diekstrapolasikan, tak ada titik persilangan, bermaksud image akhir maya adalah berada di infinity. Ia tegak, dibesarkan dan maya. Pada pelarasan normal, jarak di antara kantor objek dan kantor mata adalah FO tambah FE. Dua ni tambah. Supaya image dilihat dalam keadaan yang lebih selesa. Aplikasi kantor dalam peralatan objek. Contoh peralatan optik yang menggunakan aplikasi kantor, kamera DSLR. Itu DSLR bermaksud Digital Single Lens Reflex. Ada dua kantor yang berbeza. Dan kamera litar tertutup CCTV berresolusi tinggi. Ketiga, kamera pengintip di dalam alat keselamatan. Spy camera.
Perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen kita tertutup closed circuit television CCTV menjadi setebal berapa milimeter sahaja. Kajian nano-optik kajian optik telah berjaya membina kanta rata atau flat lens yang setebal beberapa mikron sahaja. 1 mikron bersamaan dengan 0.001 milimeter. Begitu nipis, teknologi begitu maju canggih. Okey, berakhirlah bab 7. Kita lihat balik. Buku SPS muka surat 96. Soalan pertama, Adam. Yes, teacher. Jawab soalan 1A. Bagi wajah sinar bagi penentukan tanda right pada kanta objek. Kanta objek mempunyai jarak fokus lebih panjang berbanding dengan kanta mata di dalam mikroskop. Kamu pilih kanta objek Ya. Tapi kamu tengok buku teks. Sorry teacher, kanta mata. Kanta mata Kanta mata. Sorry. Okay. Okay, next.
Chang Ziwang. Yes. Soalan 1B. Dibesarkan Songsang dan Maya. Image akhir berbentuk dibesarkan Songsang. Maya. Dibesarkan Okey, betul. Nanti ya, saya nanti confirm dulu. Saya tak faham kenapa ini Songsang. Nanti saya tanya cikgu lain, dia lain tak teks ni. Okey, teleskop. Tandakan kantor mempunyai panjang fokus yang lebih panjang. Christina, Kantor objek. panjang fokus bagi kantor objek adalah lebih panjang berbandingkan panjang fokus bagi kantor mata dalam teleskop. So, FO lebih panjang. Okey. Seterusnya, Divasri. Tandakan ciri-ciri imej cahaya yang terbentuk seperti yang diperhatikan oleh pemerhati. Dibesarkan Songsang lepas tu Maya. Betul. Baik. Okey. Aplikasi kanta dalam peralatan optik. Nombor 1, Darwin. Memfokuskan cahaya yang terpantul dari suatu objek. Sudah siapkan tugasan ke belum? Upload. Sudah. Nanti cikgu akan cek semua belajar. Siapa belum tu saya nak tengok dari sana mana kamu belum upload lah. 2, Elin. Membetulkan kecacatan penglihatan mata. Betul. 3, Grace. Membolehkan penggunaan kamera video untuk memantau harta benda. Yes, betul. 4, Intan. Ya, Soalan 4. membesarkan image objek. Betul. Justin, soalan 5. Terutamanya digunakan untuk aktiviti pengawasan. Betul. Baik. Soalan 6, Jinglu. Memaparkan video, gambar atau data komputer pada layar atau permukaan rata yang lain. Betul. Junhao, soalan 7. Membuat salinan dokumen berbeza saiz dengan menyelaraskan kedudukan kata. Betul, baik. Nombor 8. One way.
Menggunakan cahaya untuk dokumen berbeza saiz dengan menyelaraskan kedudukan kanda. Nombor 8. Tadi 7 sudah. Gunakan cahaya untuk mempamerkan gambar yang dibesarkan pada skrin. Oke, betul. Sekarang surat ada project transparency ya. Nombor 1. Shang Ying. Projek 1 menunjukkan pembentuk imej oleh kanda cembung antara kedudukan objek A, B, C dan D yang manakah akan menghasilkan imej yang lebih kecil daripada objek A. Betul. Bila jarak objek lebih dari 2x, size objek adalah kecil. Size image lebih kecil. Diaplikasikan dalam kamera. Soalan 2. Mira. Antara yang berikut menunjukkan menunjukkan ciri-ciri imej yang terbentuk. C. Nyata dan songsang. Yes. Betul. Nyata dan songsang. Soalan 3. Danish Aiman. Sila baca soalan dan jawab. No, Nafisa, jawab. Berikut menunjukkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh suatu objek. Maya tegak dikecilkan. Apakah objek itu? D. Kanta cekung. Betul. Apa-apa tak kira kedudukan objek bagi tanda cekung di mana imejnya ada sama, yaitu cirinya maya tegak dikecilkan. Sekiranya join Google Meet, pelajar diharapkan dijangkakan akan beri respon. Kalau tidak, kamu dianggap buka Google Meet tetapi kamu tak ada di sana, kamu buat kerja lain. Okay. Saya kira soalan 4. Antara yang berikut, yang manakah kedudukan objek untuk membolehkan satu kanta cembung bertindak sebagai kanta pembesar? A. Kurang daripada panjang fokus. Betul. Soalan 5. No, Farah. Raja 3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji pembentukan imej oleh kanta cembung. Antara kedudukan A, B, C dan D, di manakah suatu objek perlu diletak untuk membolehkan projektor slide berfungsi? C. Apabila jarak objek berada di antara F dengan 2F. Okey, size image lebih besar. Size image ada lebih besar. Dia lebih dari 2F di sini. Ya, betul.
objek letak kat mana? Novara, kamu jawab apa? C ke D? Farah. Jawapan C ya. Soalan 6. Tatin. Imej yang terbentuk pada Imej yang terbentuk pada skrin putih dalam rajah 4 adalah nyata, songsan dan mengecil. Apakah yang berlaku pada imej pada skrin jika lilin dialihkan kedudukan X? A. Imej menjadi lebih besar. Tuh. 5 dengan 6 sama. Kalau dia di 2F, image-nya sama. Size image sama dengan size objek. Tapi kalau dia dekatkan lagi, kedudukan antara F dengan 2F, image-nya akan dibesarkan. Kertas 2, soalan 1. Pelajar perlu lukis dulu dan ukur size image dalam buku kamu. Nabila? Ya, cikgu. Sudah saya lukis ke belum? Belum. Kena lukis dulu. Oke, cikgu. Nanti saya tanya balik ya. Li Chen? Dah lukis ya? Dah. Dah ukur berapa? 2/1. Tepat-tepat ah? Ya, Nabila? Dah lukis ke belum? Belum, tengah lukis. Nanti bagi tahu berapa. Jarak image tu kena ukur dari mana? Nabila? Danish Aiman masih ada tak? Danish Aiman boleh respon. Aisyah? Ya, cikgu. Berapa ukuran jarak image berbantukan kepada jawapan kamu? Saya pun dapat 21. Dari mana kamu ukur? Ukuran itu, jarak image adalah sini ke sini. Pada paksi utama tu Okay. Nyatakan 3 ciri image yang terbentuk.
Nabila? Ayo. Ya, cikgu. Ciri imej yang terbentuk dalam wajah satu. Maya tegak dan lebih besar daripada objek. Betul. Baik. Nyatakan satu alatan optik yang objeknya terletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan dalam wajah satu. Aplikasi dalam peralatan optik atas. Suruh. Kanta pembesar. Baik. Bahagian C, buku latihan satu dah siap guna ke belum? Kalau buku latihan satu dah habis guna buku latihan 2 untuk jawab soalan ini. Esei. Pada akhir setiap bab dalam buku SPS ada esei, teknik menjawab esei. Slide-nya sudah saya share dalam grup untuk bab 1 hingga bab 6. Okey, kaji pernyataan berikut. Cermin mata orang tua mempunyai panjang fokus yang lebih pendek daripada cermin mata seorang dewasa yang rabun dekat. Maksudnya, cermin mata orang tua yang rabun jauh mempunyai panjang fokus yang lebih pendek manakala cermin mata seorang dewasa yang rabun dekat mempunyai panjang fokus yang lebih panjang. Hal ini demikian kerana kanta cermin mata mereka mempunyai ketebalan yang berbeza. Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Bahagian A dengan B adalah berkaitan dengan pernyataan. Pernyataan masalah ialah satu soalan. Jadi, pertama, kamu perlu kena pasti boleh ubah PM dan PB dalam pernyataan ini. Sunway. Ya. 2A. Nyata satu pernyataan masalah. Kanta yang berlainan ketebalan mempunyai panjang fokus yang berbeza. Habis itu ada satu pernyataan, bukan satu soalan. Pernyataan masalah ialah satu soalan. Adakah? Adakah? Okay, macam itu pun boleh, tapi kena lebih berfokus kepada pernyataan. Okay, dalam pernyataan perlu cari PM, PB dahulu. PM adalah ketebalan kanta cermin mata. Sebab sini dah beritahu. Yang berbeza adalah ketebalan.
kanta cermin mata itu. Yang bergerak balas adalah panjang fokus. Kamu boleh guna adakah, boleh guna apakah atau bagaimanakah. Okay, kalau apakah ialah apakah hubungan antara. Ketebalan kanta cermin mata dengan panjang fokus. Kalau bagaimanakah, kalau guna adakah kanta cermin mata yang berbeza ketebalan mempunyai panjang fokus yang berbeza. Dan bagaimanakah ketebalan kanta cermin mata mempengaruhi panjang fokus. Pernyataan masalah ialah satu soalan. Dia mesti bermula dengan satu kata tanya dan berakhir dengan tanda soal. Antara kata tanya yang boleh digunakan ialah apakah hubungan antara PM dengan PB? Adakah PM yang berbeza mempunyai PB yang berbeza? Dan bagaimanakah PM mempengaruhi PB? PM dulu baru PB. Okay, cadangkan satu hipotesis untuk mengkaji pernyataan di atas. Adam, boleh cuba buat hipotesis? Christina? Ya. Apabila maka semakin boleh. Apabila panjang fokus Apabila PM maka PB. apabila panjang fokus yang lebih pendek maka cermin Tapi PM bukan panjang fokus. PM adalah apabila ketebalan pada cermin mata ketebalan kanta cermin mata. apabila ketebalan kanta cermin mata semakin tebal maka panjang fokus semakin pendek. Betul. Kalau kanta tebal, panjang fokus pendek. Jadi hubungan ini pelajar kena tahulah hubungan antara PM dengan PB ini. Mesti tulis dengan betul dalam hipotesis. Saya betulkan jawapan saya dulu. Apabila kanta cermin mata
apabila kanta cermin mata yang dipakai, maka panjang fokus lebih pendek. Atau apabila kanta cermin mata apabila kanta cermin mata yang nipis dipakai, maka panjang fokus lebih panjang. Okey. Tujuan. Zuang, sila kaitkan untuk mengkaji apa? Bagaimana nak tulis tujuan? Dia ada satu format. Untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cermin mata dengan pandangan fokus. Okey. Ada sikit kesilapan. Jangan guna cermin mata, guna kanta. Okey? Kanta cukup. Kerana bahagian C kita tak guna cermin mata lagi. Kita guna kanta cembung nipis, kanta cembung tebal. Okey. Cuba yang baik. Seterusnya, yang tadi, untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta dengan panjang fokus. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Darwin. Darwin, boleh beri jawapan? Ya, cikgu. Nyatakan PM. Tadi tujuan untuk mengkaji hubungan antara apa dengan apa. Ini apa, ini apa. Boleh ubah. Sekejap, cikgu. Kekebalan kanta. Ketebalan kanta ialah PM. PM bermaksud you ada fokus. Okey, betul. Diva Sri, nyatakan PB. Panjang fokus. Okey, betul. Pemboleh ubah yang dimalahkan. Elin. Jarak objek. Betul. Atau jenis kanta. Jenis kanta cembung. Prosedur atau kaedah kamu lukiskan gambar raja susunan radas seperti di muka surat 93. Dan label sama dengan yang ini.
prosedur tu pun boleh ikut muka surat 93 punya. Kerana prosedur lebih lengkap berbanding dengan jawapan belakang SPS. Letakkan satu kantor cembung tebal pada pemegang kantor. Angka kedua, letakkan kantor cembung itu di hadapan satu skrin putih. 3. Arahkan kantor itu pada suatu objek jauh. 4. Laraskan skrin supaya satu imej yang tajam terbentuk. 5. Perhatikan dan ukur. Mesti tulis perhatikan dulu. Ukur apa? Ukur PV tersurat. Panjang fokus dengan pembaris meter. 6. Ulangi langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan kantor cembung nipis. Di ayat 1 dapat PM1, ayat 6 dapat PM2. Ini dapat PB dan yang lain itu cara jalankan eksperimen. Satu markah. Jadi jumlah 4 markah dapat. Penjadualan tata. Macam ini. Ketebalan kantor, PM, panjang fokus mesti ada unit. Itu saja. Danish Iqbal baru join. Danish Iqbal. Danish Iqbal boleh respon tak? Ada dua pelajar tak respon hari ini ya, iaitu Danish Aiman dan Danish Iqbal. Saya tak tahu mereka buat apa. Okay? Ini bermaksud mereka tidak fokus lah. TP tidak tercapai. Terima kasih kepada pelajar yang memberi respon dan melibatkan diri secara aktif lah dengan memberi jawapan semasa kamu ditanya. Kita pada akhir PTPR, kita bersurai dan pelajar boleh teruskan buat latihan, tak faham boleh tanya. Dan yang penting, semua tugasan yang lengkap mesti upload ke dalam Google Classroom.